أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah rahmat serta inayah daripada Allah Subhanahu wa taala juga kita dapat sama-sama berkumpul malam ini insya-Allah untuk menyambung pelajaran hadis 40 kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ya. Insya-Allah malam ini kita pergi kepada hadis yang kedua, ya. Hadis yang pertama berkenaan dengan niat. Jadi bila kita sebut pasal niat, kita aturlah niat kita. Malam ni atur niat kita belajar, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dengannya, mudah-mudahan mendapat keberkatan dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita pelajari memberi manfaat atas diri kita, ahli keluarga kita, dan jiran tetangga kita, dan memberi manfaat untuk dunia dan akhirat li ajlillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ni siapa yang belum kesempatan nak niat i'tikaf dulu. Kalau lepas tu tertidur saya mengajar pun dapat pahala, sebab dah ada niat, sebab hadis Nabi sebut sebelum dia nak kita praktik terus dalam bab niat. Jadi ala kulli hal, insya-Allah malam ni saya nak bacakan hadis yang kedua. Bab niat dah selesai, maka kita pergi kepada hadis yang kedua. Yani an Umar radhiyallahu anhu aidan qala, daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermaksud ketika mana kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zatal yaum, pada suatu hari, ya, idza tala'a alaina, tiba-tiba datang ke atas kami rajulun, seorang pemuda. Ya, berapa ramai yang datang? Rajulun, iz tala'a alaina, tiba-tiba datang seorang pemuda. Rajulun syadidun bayadid thiyabi, maksudnya datang pemuda itu dengan baju yang sangat putih bersih. Syadidus sawadi sya'r, dan rambutnya pula hitam pekat, kebas, tuan-tuan. La yura alaihi al-athar as-safar, tidak ada pada dirinya tanda-tanda sebagai seorang yang musafir. Jadi hadis ini diterangkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kedatangan seorang pemuda dengan baju yang sangat bersih, rambut yang hitam pekat, kebas, dan pada dirinya tidak ada tanda-tanda sebagai seorang yang bermusafir. Maksudnya bermusafir dari padang pasir. Kalau dia datang dari padang pasir, baju dia mesti kotor, terkena habuk debu ribut pasir. Kalau tidak pun terkena ribut pasir, jalan pakaiannya, at least bahagian kaki, jubah, baju beliau kotor, terkena serpihan debu-debu pasir. Tapi pemuda ni baju dia sangat bersih, macam orang dekat. Maksudnya nak tunjuk orang ni macam orang dekat je lah.
Mungkin dia duduk rumah sebelah, iyalah dia berjalan tadi baju dia si kotor. Faham kita? Rambutnya pun hitam pekat, sebab pun rambut orang yang pergi ke jalan sahara atau diam di padang pasir, istilah bahasa kita orang Melayu Sarawak tu, kena orang rambut bertegar. Dah. Di debu, bila terbang debu pasir tu keras je, keras keruk baik rambutnya. Kuning rambut jadi dik tuan-tuan. Tapi orang tu hitam pekat. Oh, datang dekat barangkali. Maka ini tanda-tanda yang disebut yang diceritakan oleh Sayyidina Umar tentang keadaan orang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Kemudian bila dikata la yura alaihi al-athar safar, tidak kelihatan padanya tanda-tanda dia ni seorang musafir, macam orang dekat. Wala ya'rafuhu minna ahadan, tetapi tak ada siapa pun nak badah dia tak orang yang musafir, sedang orang kenal. Tapi budak di padah orang dekat, sebabnya dia berubah dekat ya kiri kanan dengan Rasulullah. Ya, sedang orang di kalangan kami yang kenal. Ya, la ya'rifuhu minna ahad, tidak ada seorang pun di kalangan kami yang kenal akan dia. Sedang orang pun kenalnya. Okey. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun duduk kepada menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asdada rukbatayhi ila rukbatayhi, maka dia belaga lutut dia dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk macam duduk tahiyat awal, duduk seperti dua sujud, dia pun duduk lutut bertemu lutut. Ya. Maka bila dia duduk lutut bertemu lutut, wa wada'a kaffaihi ala fahizaihi, dan dia meletakkan kedua tapak tangannya, belah tangannya ke atas kedua belah pahanya. Ada riwayat kata pahanya itu merujuk kepada paha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuda ni tadi tangan dia letak kat paha Nabi. Ada riwayat lain sebut paha tangan dia letak atas paha diri dia sendiri. Ya. Wa qala, dan dia pun berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirani 'anil Islam, khabarkan, beritahu kepadaku apa itu berkenaan apa itu Islam. Tak tahu Islam tu apa, maka pemuda ditanya, beritakanlah kepadaku, khabarkanlah kepadaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah, bahawa Islam itu ialah penyaksian bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah, wa tuqimas salah, dan mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, dan mengeluarkan zakat, wa tasumur Ramadan, dan berpuasa dalam bulan Ramadan, wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan menunaikan haji, wa tahajjal bait, dan datang, yakni menunaikan ibadah haji, in istata'ta ilaihi sabila, apabila kamu berkemampuan untuk melaksanakannya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya syarah hadis ini satu persatulah ya. Saya pergi malam ini kepada akhbirani 'anil Islam. Jadi sebelum habis, kata pemuda ini selepas mendengar jawapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lepas Nabi jawab, bila ditanya bahwa Islam tadi, dijawab antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumar Ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Maka apa kata pemuda ini?
Qala sadaqta. Fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Maksudnya bila dah habis Nabi jawab, maka dia pun berkata, betul, benarlah apa yang kau cakap. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kami rasa ta'ajub, terkejut. Dia nanya lagi pada betul. Tak? Selalu je orang yang nanya tu kaya dia pada betul, siapa orangnya? Cikgu. Betul sih? Ya, ataupun orang yang lebih tahu tentang apa yang ditanya dan dia saja nak ngetes orang yang ditanya, baru dia pada betul lah jawapan kau ya. Faham Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya nak pergi malam ini, saya nak pecahlah sikit sebab hadis ni panjang. Hadis ni melibatkan rukun dalam agama Islam. Bila tanya rukun Islam jadi rukun, bila tanya rukun iman jadi rukun. Jadi kita pergi satu persatu lah malam ni. Kita bincang tentang rukun Islam itu sendiri malam ni. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bila pemuda ini tanya bahwa Islam, apa itu Islam, maka syarat rukun untuk menjadi seorang Muslim ialah kena ada 5 asas ni. Pertama, bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu lafaz 2 kalimah syahadah. Bagi orang yang mengaku Islam, dia kena mengucap 2 kalimah syahadah. Dan bila dia mengucap 2 kalimah syahadah, tasdiq fi qalbi, taqrir fil lisan, wa ta'mal bil jawarih. Kata ulama, bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, dia mesti dibenarkan di dalam hati. Si boleh kelakar di mulut aja. Kau beriman si siapa cipta langit bumi? Allah. Ada Tuhan selain Allah? Si ada. Ya. Ada orang yang berlakon aja. Kira tu banyak wayang tuan-tuan. Orang berlakon filem, orang kafir pun berlakon watak-watak orang Islam. Tak? Siapa pernah dengar cerita Umar Mukhtar contohnya, Lion of the Desert, seorang ahli tasawuf, seorang ahli tarikat yang memerangi penjajah Itali, dilakon oleh orang kafir filmnya. Tapi sekadar berlakon, diucap di mulut tidak sah. Sebab boleh jadi orang ini berlaku nifaq ataupun orang munafik. Tadi imam kita baca surah apa tuan-tuan? Surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah tuan-tuan, 5 ayat yang pertama dalam surah Al-Baqarah selain alif lam mim sampai ayat kelima cerita tentang sifat orang mukmin. Ciri-ciri mukmin 5 saja. Sik banyak. Ya. Sik banyak tuan-tuan. Ciri-ciri orang munafik, orang kafir berapa banyak? Orang kafir 2 je ayat. Tak? Lepas ayat menceritakan sifat orang mukmin, ayat orang kafir ada 2 aja ayat. Selepas 2 ayat untuk orang kafir, selebih kepada siapa? Orang munafik. Sampai berbelas ayat tuan-tuan. Saya ingat berapa belas ayat ya. Ayat 5 aja ciri-ciri orang mukmin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Si banyak tuan-tuan. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawa'un alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir tu ya, sama ada kau beri peringatan ke, kau nak kelakar bagus ke, nak kelakar kasar ke, la yu'minun, dia si akan beriman.
Sebab ya Nabi isytihar perang pun tak jadi perang balik. Sebab apa mereka tak ingat? Tak ada. Sama ada cakap bagus ataupun cakap tak bagus, dia tak akan ingat, dia tak akan terima agama Islam. Sebab apa tak terima? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Maka Allah dah patri dah, tutup hati mereka, tutup pendengaran mereka, tutup penglihatan mereka. Sebab itu mereka tak nak dengar. Sebab tu orang yang kafir ajak macam mana pun dia tak akan jadi baik. Sebab dah tertutup pintu hidayah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Bagi orang yang lama Islam, ucap 2 kalimah syahadah ni biasa aja. Hari-hari ucap, betul tak? Solat pun ucap 2 kalimah syahadah. Kita perbaharui syahadah kita. Kita menafikan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Tuhan tak selain Allah? Tak ada. Berapa banyak kita bersaksi? Sehari berapa kali solat? Tahiyat awal, tahiyat akhir, kita ucap 2 kalimah syahadah. Kata ulama, setengah ulama kata, bila masa pula kau tengok Tuhan? Ya, bila dikatakan asyhadu, aku naik saksi, an la ilaha illallah, aku naik saksi tak ada Tuhan. Kalau kita pergi ke mahkamah, Tuan Hakim tanya, siapa saksi dek? Maka kita pun angkat tangan ataupun adalah mahkamah, maka dipanggil lah. Inilah Tuan Hakim, ini saksi kita yang pertama. Saksi ni nampak tak perbuatan? Nampak. Siapa orang dia? Itu orang dia. Betul ke dia buat? Maka kena soal siasat. Banyak benda dia kena tanya. Sebab dia jadi saksi. Bila dia jadi saksi, dia kena banyak tanya. Nak confirm betul tak kau bersaksi? Betul tak kau tengok? Atau kau tipu ni? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, kita kata kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Bila masa kita tengok Tuhan? Pernah tengok Tuhan tak? Tak pernah tengok. Tetapi kata para ulama, melihat alam ini menyebabkan kita yakin wujudnya Allah dan menafikan kewujudan selain Allah. Kita melihat wujudnya sifat diri kita, kita melihat bahawa tidak ada yang berkuasa melainkan Allah. Hatta kata setengah ulama, sebab itu bila kita tahiyat akhir, tahiyat awal, kita bersyahadah, kita angkat jari je. Angkat jari je tuan-tuan. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah, yang wujud, yang berkuasa melainkan Allah. Hatta nak gerak anak jari ini pun kita nak bersaksikan bahawa itu pun kerja Allah, bukan kerja kita. Faham? Kita tidak ada daya upaya melainkan pertolongan Allah. Diri kita hebat bukan sebab kita hebat, Allah berkehendak dengan sifat yang dikehendakinya, lantaran manusia lain melihat kita hebat. Asal kita tak ada apa. Asal dulu kita tidak ada kepada ada. Dahulunya kita tidak ada harta kepada ada harta. Dahulunya kita tidak ada pakaian, ada pakaian. Dahulunya kita tidak ada nama, ada nama. Itu pun nama orang bagi, bukan diri kita bagi. Faham tak? Nak bersaksi. Sebab tu dalam tahiyat akhir atau tahiyat awal, nak bersaksi bahawa angkat jari ni pun Tuhan punya kerja, dan punya kuasa ni. Penafian kepada kita ada kuasa. Kalau kita ada kuasa, Tuhan ada kuasa, berapa banyak kuasa yang ada. Hakikat kuasa yang ada pada kita pun datang mutlak dari Allah. Allah yang pinjamkan. Sebab tu ahli tasawuf kata, hatta yang wujud ini pun Allah yang wujud. Kita ni Allah wujudkan. Tenaga yang kita ada, asal Tuhan yang ada kuasa, kita dipinjamkan kuasa. Macam radio dah tuan-tuan. Radio ada suara tak?
Ada suara. Sini datang suara radio ya. Bud DJ di county ya, si buka ada keluar kah? Si ada suara. Tak? Dia alat saja. Rega 25 juta radio tu. Coba di radio di county tu, RTM si buka siaran je, dapat si keluar suara. Si dapat. Si dia datang suara ya, suara radio suara orang dalam county tu. Suara orang dalam county tu. Rega je mahal, tapi siapa keluar suara. Macam ya diri kita. Kita hebat. Keluar roh dari jasad, mati kita tuan-tuan. Sebab roh Allah punya. Faham kita? Siapa gempun roh tu? Allah gempun. Jasad tu keluar, tarik Tuhan, suruh malaikat Israel cabut nyawa, pergi dah habis, cukup dah. Tarik nyawanya tu, si bergerak kita tuan-tuan. Nak bersaksi bahawa dalam diri kita ada kebesaran Allah, dan Allah lah yang punya diri kita, yang punya roh, yang punya kuasa, yang menggerakkan kita. Lantaran kerana kita angkat jari tu, kita bersaksi bahawa tu pun Allah ke pun. Bukan saja nak angkat jari ni, tanda satu tuan-tuan. Tunjuk bahawa angkat jari ni pun Allah punya kuasa tuan-tuan. Kita tak ada daya dan upaya melainkan kekuasaan yang Allah pinjamkan dengan kita. Dari hujung rambut sehingga hujung kaki, kita nafikan bahawa itu kita punya. Siapa punya diri kita tuan-tuan? Allah. Mana kita punya? Tuan-tuan cakap mana tuan-tuan punya? Yang bukan Tuhan punya. Sebab tu ulama tasawuf kata apa? Bila aku faham konsep dua kalimah syahadah, aku nafikan wujud diriku dan aku hanya melihat Allah yang punya segala sesuatu. Ketika aku solat, tidak ada sifat takabbur kerana kuasa yang ada dalam diri aku sehingga aku taat kepada Allah. Datang daripada kehendak Allah, bukan datang dari kehendak aku. Kalau Allah berkehendak semua manusia taatkan Allah, maka itu urusan Allah. Sebab tu ada orang yang kita ceramah, dia tak boleh dengar. Kita bagi nasihat, dia tak nak terima sebab bukan kerja kita, kerja Allah. Kita disuruh usaha sahaja. Kalau saya bercakap, semua orang boleh dengar, penuh masjid. Tak ada orang kafir tuan-tuan. Zaman Nabi lagi dah tak ada orang kafir. Sebab apa? Nabi cerita je, orang dengar, orang faham, beriman semua. Saya ada orang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham kita? Sebab apa? Sebab manusia tidak punya apa-apa. Manusia hanya punya ikhtiar. Yang Allah hisab besok di Yaumul Mahsyar, ikhtiar kita. Sebab ya pun kita dengar dalam kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika dilontar ke tengah kolam api, lautan api, dilontar Nabi Ibrahim dalam lautan api tuan-tuan. Burung pipit gauk air, dia ambil je air pakai paruh je. Burung lain dengar, apa belah kau? Aku nak padam api yang duduk Nabi Ibrahim. Apa je kudrat kau ya pipit? Paruh nak kecil je. Kau nak padam api yang besar. Aku khawatir kelak Allah akan tanya, dengan kudrat aku tu seganding apa di polah kau tolong Nabi Ibrahim ketika dia dituduk. Kelak aku akan jawab depan Allah, ya Allah, tok jak kudrat aku, tok jak besar paruh aku, tok jak usaha aku. Pakai dulung padam api yang membakar Nabi Allah Ibrahim. Dapat padam si dapat. Akhirnya cicak disuruh bunuh tuan-tuan. Sebab apa? Cicak, apa je dosa cicak? Bersandar bulu cicak, diup api supaya api yang membara dan membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi ada hadis, bunuh cicak dapat pahala. Sebab dia pernah usaha untuk menyuruh api yang membakar Nabi Ibrahim untuk makin barak, makin barak. Maka kita akan ditanya tentang ikhtiar kita. Berjaya si berjaya, ya urusan hisab Allah dengan kita. Tetapi mesti didasarkan dengan niat yang ikhlas kerana Allah. Bukan cari habuan dunia, bukan cari keuntungan, baik dunia dan sebagainya, tapi kita minta redha Allah semata-mata. Kita cari niat lillahi ta'ala dan buat saja. Jadi si jadi, ya Allah. Macam orang berperang jihad fisabilillah tuan-tuan.
Sahabat yang berperang berapa ramai yang gugur syahid. Pun dikira kita orang mati tu si berjaya dah. Tapi oleh kerana hasil niat yang ikhlas, mati pun jadi masukkan Allah dalam syurga. Punya berjaya aja melihat kejayaan umat Islam dia tadi. Maka yang mula-mula akan dihisap ialah berkenaan dengan hati. Kerja ya nombor 2. Sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bila pada hadis niat pertama kali dalam bab hadis ini, cerita hadis 40, dia cerita bab hadis niat. Hadis yang hanya buat segala sesuatu hanya kerana Allah, tak boleh selain Allah. Bila kita bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, maka kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua amalan perbuatan kita. Betul? Apa amalan soleh yang kita buat? Kerja amalan soleh tak? Bila sebut satu perkataan disebut amalan, maka amalan itu berlaku satu perbuatan yang berterusan. Amalan tu, istilah amal dalam bahasa Arab ada fa'ala, fi'lun, fi'il. Fi'il tu sekali bolah aja. Faham kita? Tetapi fi'il ini, perbuatan ini bila dibuat secara istimrar, istiqamah tiap-tiap hari jadi amalan. Faham kita? Fi'il tu sekejap-sekejap, ya, sekali-sekali aja bola. Perbuatan yang dibuat sekejap lain, itu perbuatan. Tapi kalau perbuatan yang dibuat berterusan, itu amalan. Maka bekerja amalan ke perbuatan sekali-sekala? Kita kerja hari-hari ke kerja sekali-sekala aja hari-hari? Ada kita pergi sekolah belajar perbuatan ke sekali-sekala ke kira perbuatan yang berterusan? Amalan. Belajar tu satu dalam amalan. Ilmu, menuntut ilmu ni satu perbuatan yang berterusan. Dia jadi amalan dia, menuntut ilmu ni tuan-tuan. Sebab itu hadis niat membetulkan niat sebelum beramal. Sebab banyak orang beramal soleh, niat sih betul, niatnya salah. Dalam 2 kalimah syahadah, pendafian segala sesuatu hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tidak ada yang berkuasa, hanya Allah. Tidak ada yang maha hidup, hanya Allah. Tidak ada disembahkan suatu perbuatan, hanya disembah je kepada Allah. Tidak ada yang punya kekayaan kecuali Allah. Kekayaan yang kita ada siapa punya? Allah punya. Sebab tu dalam menjadi seorang Muslim mukmin ni tuan-tuan, kadang-kadang orang faham tentang 2 kalimah syahadah menafikan Allah saja, menafikan Tuhan, isbatkan Allah. Yang wujud hanya Allah. Kemudian penafian tidak ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu sebagai pesuruh Allah. Kita mengikut acuan yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir zaman ni tuan-tuan, banyak orang bertelagah, ustaz, ya, kami ikut Al-Quran dan As-Sunnah. Betul kita ikut Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti kita tak ikut mazhab. Ada orang kata kami tak ikut imam mazhab, ustaz. Buat apa ikut imam mazhab? Sedangkan sumber-sumber dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah kan ada. Betul tak? Tapi kita jangan lupa, imam-imam mazhab juga mengambil daripada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita berguru dan guru kita kata kami tidak perlukan dalil, kita tidak perlu berpegang dengan mazhab-mazhab, maka tuan-tuan bermazhab dengan guru tuan-tuan. Sebab dia yang syarah kefahaman ayat itu, dia yang menghurai tentang kedudukan hadis itu, dan dia yang menentukan apa yang nak dibaca dalam solat. Dialah. Maka guru itu telah menjadi imam mazhab. Faham kita?
Kita tolak, kami sibuk pakai mazhab Syafi'i Ustaz. Kami sibuk pakai mazhab Imam Hanafi. Kami sibuk pakai mazhab Maliki. Kami bawa pakai Al-Quran dan As-Sunnah aja. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Khawarij pun pakai Al-Quran dan As-Sunnah. Mu'tazilah pun badah, kami orang pakai Al-Quran dan pakai As-Sunnah. Syiah pun badah, kami pakai Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun Quran je sik betul, sunnah hadis jadi tokok tambah, tapi dia badah tuklah yang benar. Habis siapa yang sik pakai Quran, sik pakai sunnah? Semua orang pakai Quran, pakai sunnah. Qadariyah pakai Al-Quran dan pakai sunnah. Jabariyah pun guna dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Islam pecah 73 tuan-tuan. Semua badah kami orang pakai Quran dan sunnah. Baik-baik kita. Dari 73 golongan, 72 masuk neraka. Satu golongan yang akan masuk syurga. Siapa mereka? Ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Tapi orang yang itu badah, kami orang sibuk ikut imam mazhab. Ittifaq para ulama, 4 imam mazhab ini adalah golongan ahli sunnah wal jamaah. Pun kita si ikut, pun kita si bawa ambil, bererti kita pakai mengambil satu keputusan untuk keluar daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Sebab kita ada guru kita pun, ada imam mazhab yang lain. Faham? Bukan saya kata ittifaq 4 orang ni, tapi ulama dunia yang bersepakat mengatakan ahli sunnah wal jamaah adalah dari golongan 4 imam mazhab. Kita baca di negeri Arab ada sikit mazhab Daud Az-Zahiri. Dia ambil ayat zahir, ayat saja. Bahkan banyak lagi mazhab-mazhab yang lain, tapi Allah lupuskan. Ketika mana peperangan di Baghdad, Tatar menyerang kota Baghdad, asalnya banyak imam-imam mazhab, tapi tinggal 4 saja Allah bagikan, tinggal untuk kita guna pakai. Kenapa? Wallahu ta'ala a'lam. Tapi kadang-kadang orang akhir zaman tu tuan-tuan, si bawa lagi guna pakai imam 4 mazhab. Dia ambil cebok sana, ambil situ sikit, ambil sia sikit. Sedangkan disiplin ilmu itu berbeza. Faham kita? Disiplin ilmu itu berbeza. Kita nak kelakar bahasa iman, tiba-tiba kita campur dengan bahasa orang putih speaking. Lain bahasa aja tuan-tuan. Sekejap kelakar Melayu, sekejap kelakar iman, sekejap kelakar pakai Melado, campur. Faham juga bah? Tok penjan juga. Tok penjan juga, tok tingkap juga. Sekejap tukar, sekejap tukar. Sistem dia lain, maka hasil dia lain. Maka imam mazhab pun sama. Cara mengeluarkan hukum, asas-asas mengeluarkan hukum lain. Kefahaman mereka berbeza. Sebabnya akhirnya natijah mengeluarkan hukum pun berbeza. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, cuba kita ikut dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Bila melibatkan perkara-perkara ikhtilaf, maka jangan bergaduh. Faham tak? Bab-bab ikhtilaf sibuk kita kelahi. Sebab zaman Nabi pun sibuk berlaku. Contoh sembahyang atas kursi. Kini tok masing-masing ulama kata cara sembahyang atas kursi tok paling betul. Seorang badah tok yang paling betul. Salah ustaz ya. Ustaz tok betul. Orang tok badah tok betul. Ikhtilaf. Bab Nabi si pernah sembahyang atas kursi. Nabi sembahyang duduk. Yang Nabi ajar sembahyang duduk, sembahyang baring. Ataupun bergiring. Sebab ia tadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita ikut siapa? Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana penyaksian kepada 2 kalimah syahadah, bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mesti ada orang yang arif billah, orang yang faham tentang hukum hakam. Bukan ambil orang yang baru belajar universiti 4 tahun terus tolak Imam Maliki, Imam Syafi'i dan imam-imam mazhab yang lain.
katanya sebab sudah ada kitab Sahih Bukhari. Kena kita nak rekod lagi dalil dalam mazhab Syafi'i si sahih. Dalil tu lebah ahad, dalil tu dhaif. Kita kena tahu semua hadis-hadis yang digunakan hujah, yang digunakan sebagai hujah oleh Imam Asy-Syafi'i dalam mazhabnya ketika dia meriwayatkan hadis sahih di sisi dia. Faham kita? Sahih beritanya. Dia pun yang jaga kesahihan hadisnya sebab dia boleh digunakan. Pun kita naga dalam mazhab lain, kadang-kadang dalam kitab-kitab hadis yang lain, bacaan dalam rukuk, bacaan dalam sujud, ada yang menyatakan bacaan dalil hadis ini adalah dhaif. Boleh baca Imam Syafi'i sebab zaman dia jaga keaslian hadisnya, dijaga oleh dia. Turuk hadis dihafal oleh dia. Hadis dihafal, sanad pun dihafalnya. Sebab Imam Syafi'i lebih awal, Imam Maliki lebih awal, Imam Abu Hanifah lagi awal. Setidaknya sudah jaga dulu hadis-hadisnya. Bila Imam Bukhari jauh ke belakang, tiba-tiba orang bandingkan hadis sahih Bukhari dengan hadis yang dibak dalam mazhab. Bayangkan kalau ada satu perjalanan, ada 10 orang dalam satu keturunan. Tok keturunan boyangnya, tok cucunya. Faham kita? Tok cicit tidaknya, tok boyangnya, nombor 1, tok nombor 10. Nombor 1 dengan cerita dek, sampai nombor 5 jaga cerita. Tiba-tiba nombor 10 tok pada, si betul ni dek nombor 10 tok, dengar dari nombor 1. Salah cara aja tu. Tok betul, cara aku betul. Faham kita? Bayangkan berapa ratus tahun berlaku tuan-tuan. Tiba-tiba sampai ke buku, dibukukan hadis Imam Bukhari, orang membandingkan, saya dah hadis sahih Bukhari, diambil dalil dibaca oleh Imam Syafi'i, Imam Maliki, tu saya dalam sahih Bukhari Muslim. Dan tentu orang yang nombor 7, nombor 8, nombor 10 tadi, dia menafikan kerja orang nombor 5 tu, nombor 3 tu tadi. Faham kita? Oh, si sahih, Datuk duk cerita. Pun kita faham-fahamlah. Sebab dia kenapa ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah si pedah tolak, si mau ngambil, kenapa mereka tidak menolak pandangan imam mazhab walaupun kata mereka seolah-olah Imam Syafi'i itu bukan Nabi. Imam Syafi'i pun salah juga, dia pun manusia. Tapi bayangkan orang tu dah jaga hadis kita yang ke-10, kita kata kita lebih betul, kita lebih tepat, orang yang awal dulu salah. Orang tu tadi badah rambut boyang kita tu warna hitam, tiba-tiba kita badah warna hijau. Orang nombor 5 badah hitam, tiba-tiba kita badah kerana teknologi sains kita tu atas perkiraan salah duduk nenek moyang. Contoh saya badah kita Maulidur Rasul. Maulidur Rasul bila Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Ada orang badah salah 12 Rabiul Awal ya ustaz. Budak ikut ilmu falak waktu dia lahir macam tu. Tuan-tuan, kalau ikut 12 Rabiul Awal ya lahir Rasulullah, ahli sejarah menceritakan cahaya yang turun sehingga orang ingat pagi ya hari siang. Faham kita? Sebab mukjizat. Bukan mukjizat, dia ada satu yang dipanggil bila berlaku kepada seseorang sebelum digelar Nabi lagi, dia macam mukjizat juga lah. Akhirnya orang bertekar, salah tarikh tu, boleh ikut ilmu falak. Kita ikut ilmu falak, sedangkan Nabi lahir, yang meriwayatkan hadis lahirnya Nabi pada tarikhnya Rabi. Tapi kita bawa main ukur juga, ikut perkiraan falak, salah kiraan dia lahir Nabi. Pun dah 5 orang, 10 orang sepakat sepanjang zaman orang dari zaman nenek moyang 1 campur 1 2, 1 campur 1 2 sampai 10 zaman, 20 30 zaman, 30,000 tahun pun orang cerita benda sama. Tiba-tiba kita berdasarkan ilmu falak salah kiraan datuk nenek kita, sedangkan cerita setidaknya berantai. Bad kadzdzaba alayya muta'abbidan falyatabawwaq maq'adahu minan nar. Siapa yang menipu, siapa yang menyandarkan sesuatu hadis
tentang perkara kepada urusan Nabi membulak. Ya, siapa yang mengada-adakan berita, mengada-adakan, dia campur aduk kisah ya, baq'adahu bidadar, tempat duduknya dari api neraka. Lewat dua orang sepakat semua nak masuk neraka. Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Faham kita? Sebenarnya sebab apa? Sebab ada ahli falak main hitung. Kita main hitung zaman Rasulullah, orang main tangga tuan-tuan, depan mata, depan palak hitung dan tarikh ya. Tiba-tiba kita tukar lagi. Faham kita? Ya, sebagai contoh. Ya. Kita pergi asal dulu. Lalu pergi lalu ada asal insya-Allah. InsyaAllah kita sambung sikit lagi lah. Saya ambil sekitar 5 minit lah ya. InsyaAllah. Hadirin hadirat rahmati Allah, kembali kepada kalimah an-tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita nak bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah,
Hanya Allah lah Tuhan. Tidak ada pemilik alam ini, hanyalah Allah pemilik alam. Dan kalau kita lihat, kita manusia ni, kalau kita lihat tabiat kita, apa yang sering kita sebut, sering kita ucap, itulah benda yang ada dalam hati kita. Faham tak? Pun kita dah alah-alah cerita hal kereta baru, esok hari jumpa kawan, jumpa cerita hal kereta baru. Orang yang minat Mercedes, hari-hari cerita pasal Mercedes, tuan-tuan. Contohlah nak tunjuk benda dalam hati dia tu, dia minat sangat Mercedes, dia ingin sangat memiliki kereta tu. Faham tak? Ada orang ingin nak pergi haji, cerita hal orang dah cerita haji je dia dah cerita, tuan-tuan. Ada orang dia impikan kereta besar, dia cerita pasal rumah dia, rumah yang besar, dia idam sangat. Kalau boleh siapa dia jumpa, dia cerita pasal kereta, ceritakan pasal rumah dia. Yang muda-muda dia cerita pasal girlfriend dia, tentang perempuan, cara yang dia minati, dia suka, dia cerita, tuan-tuan, nak tunjuk benda dalam hati dia. Maka manusia pun sama. Benda yang ada dalam hati kita, yang itu yang kita suka sebut, yang tu yang kita nak. Perbuatan kita, benda dalam hati kita, kalau dia masuk dalam hati, kita akan usaha dengan tulang empat kerat kita, kita akan sebut dengan mulut kita. Betul sih? Benda dalam hati, kita bawa kereta tadi dari kecil, contohnya budak-budak lah ataupun yang remaja lah, kekuatan ada lagi, tenaga ada lagi, dia minat sangat motosikal besar ni, tuan-tuan. Dia pun cerita, letak gambar dalam rumah pun, dalam bilik ditampal je motosikal big bike, betul tak? Letak gambar, sekejap biru, sekejap merah, dia suka sangat. Dan mulut dia cerita, hari-hari dia tak lekang mulut dia cerita, "Oi, bila dah duit aku cukup tu." Dan dia akan bekerja dengan tulang empat kerat dia untuk dapatkan motosikal, betul tak? Maka bila kita bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, kita tengok mulut kita cerita pasal apa? Kita tangga perbuatan kita berjurus kepada apa? Perbuatan kita berjurus kepada apa, tuan-tuan? Kita muhasabah diri kita balik, kita tajak hati tak balik. Apa kedah aku bekerja? Kedah aku sibuk sembahyang? Sebab perbuatan sembahyang tu, perbuatan solat itu membawa kita kepada siapa? Kepada Allah. Mulut kata suka, mulut kata cinta, tapi tak buat pun. Macam orang tadi, malah badah, ya aku ingin dah big bike tu 1000 cc, kereta tu, motosikal tu dari kecil aku idam. Usaha, tapi dia buat kerja lain. Beli basikal, cukup duit beli basikal, cukup duit beli kereta, motosikal dah asyik bawa dia. Salah tak perbuatan tu? Salah. Samalah, mengagungkan Allah tapi buat untuk selain daripada Allah, dan kita dapat. Waktu kalau kita bersaksi dengan hati, maka Allah menyaksikan perbuatan kita. Betul sih tak dipadah kau dalam hati kau. Kau padah aku Tuhan kau. Kau padah kau rindu aku. Tapi perbuatan kau, kena kau asyik sembahyang. Kena kau asyik puasa betul-betul. Bila kau puasa, kau asyik jaga mata. Bila kau puasa, kau asyik jaga telinga. Bila aku suruh keluar zakat, kau asyik bawa keluar zakat. Mulut kau padah kau cinta aku, kau sayang aku, kau zikir subhanallah, 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 Allahu akbar. Tapi perbuatan kau seolah-olah penyaksian palsu je. Mulut ada, dalam hati ada, tapi bila disuruh belah benda-benda si bau. Apa tak? Dan bila pergi kepada penyaksian bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, maka kami juga Nabi SAW menyebut orang yang akan menjadi jiran dia di syurga kelak siapa? Orang yang paling banyak berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW, dan mereka dari kalangan ikhwanku. Siapa ikhwan? Kita, sahabat Nabi, orang yang bertemu dengan Nabi ketika hayatnya, beriman ketika mana mereka bertemu dengan Nabi dikala hayat Nabi ada.
Ikhwan dia orang yang bertemu dengan orang yang beriman kepada Allah dan Rasul dalam keadaan mereka tak pernah jumpa Allah dan Rasul. Tapi mereka beriman kepada Allah dan Rasul. Dan kata Nabi SAW, ya, dia rindu sangat kepada ikhwan dia. Dan bahkan mereka yang kelak akan menjadi jiran di dalam syurga aku. Siapa jadi jiran Rasulullah? Orang yang paling banyak berselawat ke atas aku. Tapi pelik, ada setengah golongan sekarang tu berorang selawat lebih-lebih dengan Nabi je padah apa? Apa padahnya? Ghulu. Apa melampau-lampau berselawat atas Nabi tu? Allah sini sebut, kena ingat. Semua perbuatan ibadah, kebanyakan ibadat, perbuatan ibadah yang kita polah diru siapa? Siapa yang ajar kita? Rasulullah SAW. Solat, siapa yang ajar kita? Perbuatan siapa solat? Rasulullah. Macam dia cara solat, siapa diikut kita? Rasulullah. Zakat, siapa yang ajar? Siapa badah? Bahagian dia berapa banyak, siapa yang ajar? Rasulullah. Hukum hakam agama kebanyakan datang dari Rasulullah. Tapi selawat datang dari siapa? Siapa juruh berselawat kepada Rasulullah? Rasulullah ke Allah? Hari Jumaat kita atas mimbar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, berselawatlah kamu kepada Rasulullah. Yang dibaca kita ya hadis ke Quran? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ayat hadis ke Quran? Ayat Quran. Siapa pun ayat Quran, ayatnya dari siapa? Dari Allah. Allah pada apa? Siapa yang bolah gajak perbuatan selawat ke atas Nabi siapa? Allah. Innallaha wa bala. Allah pada. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna ala nabi. Yusallu, tahu kita yusallu dalam bahasa Arab fi'il apa? Fi'il mudhari'. Mudhari' maksudnya sedang berlaku. Kidek tu pun Allah berselawat ke atas Rasulullah SAW. Borang ajak, apa di pola Allah kidek tu? Mungkin kita tak tahu Allah pola apa, baca dalil tu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi, sedang berselawat ke atas Rasulullah SAW. Bukan saya pada Allah pada. Tapi orang, bila orang berselawat, kita benci, saya suka. Apa mengagung-agungkan Nabi, berlampau-lampau. Kita tahu kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu seorang sahabat yang terkenal di dunia, tapi terkenal di langit dunia. Di langit semua penghuni langit di kalangan malaikat kenal dengan Uwais Al-Qarni. Bila diberitakan Nabi patah gigi dalam perang Badar, perang Uhud, minta maaf, Nabi patah gigi garham dalam perang Uhud, Uwais Qarni matah 4 gigi je. Kuatan cinta je Rasulullah. Apa kata Nabi SAW kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali? Kelak pun kita aku dah sedar cari Uwais Qarni, minta doa saja. Pun kita orang nak kenal siapa aku, tanya Uwais Qarni. Uwais Qarni si pernah temu Rasulullah tuan-tuan, tetapi namanya masyhur di langit. Patah 4 gigi garham kerana Nabi patah sikit gigi dalam perang Uhud. Hulu kah? Tahu tak hulu? Melampaui batas kah sayang dengan Rasulullah je biar? Ada Nabi pernah juruh ubatnya tu patah gigi 4 gigi garham. Sedar. Siapa yang pandai-pandai batas dari pun? Uwais Qarni. Kena je bola sayang pada Rasulullah. Bunyi ahli bid'ah jalah pertama masuk neraka dulu. Tapi Rasulullah badah je apa? Manusia yang sangat terkenal di langit. Tapi diru Rasulullah pun ditiru, pun patahkan gigi kita sikit. Bawa tak patah gigi tak sikit. Gigi geraham tak apa. Habis lesung tutupkan. Saya dah Nabi juga. Tapi Uwais Qarni bolah.
Uwais Al-Qarni je bola patah, bukan sikit, 4 gigi dipatah aja. Sayang kepada Rasulullah, tapi pun orang berselawat kita nak melarang. Sedangkan apa Nabi padah bila kita selawat atas Nabi, apa kata Rasulullah SAW? Man shalla alayya barrah sallallahu alaihi bil asyarah. Pun kita berselawat atas Nabi sekali, Allah berselawat atas kita 10 kali. Tapi kita melarang orang pergi majlis berselawat. Tapi Nabi badah dalil tu, siapa berselawat atas Nabi, Allah berselawat atasnya 10 kali. Sebab ya mazhab Syafi'i antara 2 khutbah baca selawat. Tak tahu sih kena mazhab Syafi'i juru baca selawat. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa adim wa tafaddal wa barik. Baca selawat antara 2 khutbah baca selawat. Tak tahu sejarah ke tak? Kata para ulama, ya di antara waktu mustajab doa. Bila waktu mustajab doa antara 2 khutbah. Tapi kena mazhab Syafi'i juruh baca selawat, suruh orang baca doa. Tak tahu sebabnya. Apa dalil mazhab Imam Syafi'i? Sebab dia ambil dalil hadis kisah orang yang kusut basai di tengah padang pasir, berhajat benar-benar dengan Allah, angkat tangan, ya Allah, dengan sepenuh jiwa raga berdoa dengan Allah. Ya Allah, minta tolong ya Allah, aku tengah kesesatan di padang pasir itu, tengah kehausan, si ada orang tolong aku, ya Allah bantulah. Malaikat gaduh dengan Allah, ya Allah, sungguh ya hamba kau di tengah padang pasir kering kontang, minta tolong dengan kau. Minta tolong, hajatnya udah nak putus nyawa ya, sekedak sepenuh hati berdoa dengan Allah. Apa yang dipolah oleh Allah dengannya? Dilayan Allah si doanya. Si kedak si dilayan. Tahu si kita kedak si dilayan? Sebab pakaiannya dari sumber yang haram, daging yang tumbuh dari jasadnya dari daging yang haram, mulutnya berujah makanan daripada pendapatan benda-benda yang haram. Macam dia aku nak penganan doanya. Bun di antara 2 waktu khutbah yang mustajab, kita berdoa, bun barang pakaian kita sedang benda haram, mungkin Allah terima, tapi bun ada. Habis kedak ditukar ganti dengan selawat, sebab Nabi beri jaminan, siapa berselawat atasku, Allah berselawat atasnya. Bun Allah ucap selawat salam ke atas kita, selamat si kita. Kita minta rumah besar, kita minta hidup kita mewah seminggu ya, sebelum jumpa minggu depan. Kita minta hidup bahagia. Bun dah pakaian kita tadi, minta maaf, beg kita ada si orang si pakai beg di situ. Beg kita ya, beg negara yang pun pakai hasil menggunakan kaedah beg riba. Gini tak ada badak saya ada unsur-unsur syubhah dalam pakaian pendapatan kita. Terima gaji pakai bank, kecuali kita dan petani lah, pekebun, peladang dan si pakai bank. Beli baju kita dah syubhat sebab nyimpan duit dalam bank. Nabi pun badah di akhir zaman manusia coba lari daripada riba si dapat, dan yang pasti akan terkena juga dengan debu-debu riba ya. Tapi pun kita berselawat, siapa berselawat atas kita? Siapa yang menjamin Allah akan berselawat atas kita? Rasulullah. Tapi ada si orang yang Rasulullah berjamin si setiap kali kita berdoa Allah akan kabulkan doa. Syarat pun pakaian kita si ada benda haram, darah daging kita si terbit dari benda haram, syaratnya ada. Tapi pun hari Jumaat kita dapat pasti si kita si makan benda haram. Tapi janji Rasulullah apa? Selawat kita, maka Allah akan berselawat ke atas kita 10 kali. Tuan-tuan, bun bak kita puji kita, doa kita rasa selamat, bahagia si, tenang si rasa hidup kita, tenang. Bun Rasulullah puji kita, doa kita selamat, selamat si kita, tenang si jiwa kita. Bun dikata takdir kita jumpa Rasulullah mengucapkan selawat salam ke atas kita, berdoa dengan kita, saya ketenangan, kebahagiaan untuk kita. Bahagia si, bahagia. Bun Allah ucap selawat salam kita si bahagia kah? Tapi kita pilih untuk masing-masing berdoa, mudah-mudahan Allah dengar doa aku. Tapi kita lupa. Bab ya mazhab Syafi'i
Kadang-kadang setengah orang bid'ah ya, si ada orang baca dua antara khutbah tu. Tapi kena sebab ulama ambil selamatlah pun orang antara dua khutbah ya, dia banyak selawat di atas Rasulullah SAW. Dia memperbanyakkan selawatnya. Hari Jumaat antara waktu yang paling mustajab kata setengah ulama tadi, digunakan untuk selawat banyak-banyak selamatnya. Tapi buja minta itu ini lagi teruk, buja si tahu bapa. Bayang kat Nabi ya. Biar umur 15 tahun, 20 tahun, pahal 15 dia baca. Si tahu je usul asal usul teh. At least bila kita baca selawat dan jangan ambil doa selawat dia. Faham kita? At least lah dia ambil je. Oh, imam baca doa waktu tu. Tiba-tiba kita baca sunnah Nabi tu dia baca. Selawat tadi sudah Nabi ke gekot kita diru Nabi ke diru siapa? Diru Allah selawat ya. Dan Nabi juru kita banyakkan selawat setiap hari Jumaat, mudah-mudahan selamat. Apa yang tadi tuan-tuan pada kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Penyaksian kita kepada Rasulullah. Kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Berselawat ya bukan gekot Nabi tapi gekot kerja Allah. Dan apa dipolah Allah kena tu pun kita dari dalil Al-Quran dibaca innallaha wa malaikatahu yusalluna, sedang berselawat ke atas Nabi. Maka Allah perintahkan orang-orang yang beriman supaya ya ayyuhallazina, Allah perintah hukumnya kalau ikut hukum al-amr fi'lul amr dalil lil wujub. Pun ada perintah daripada hukum ayat-ayat Allah, hukum yang ertinya sepatutnya apa? Wajib. Tapi si wajib tak rujuk betapa Allah berperintah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa je orang beriman tu? Allah. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah yang nyuruh orang beriman tu selawat dan salam, bukan Nabi nyuruh, Allah. Ya. Banyakkan selawat dan salam kepada Nabi juga Nabi Muhammad SAW. Si jangan lupa ada bahagian hak untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ada hak untuk diri kita. Ya, coba kita bagilah pada itu. Coba jaga kita kadang-kadang setengah orang tu bila dia suka belah tu dihukum salah. Suka belah tu kena kau berzikir je dengan berdoa kepada Allah je, saya ada selawat hukum salah. Ada orang banyak selawat, kena kau si minta istighfar dengan pun hukum salah si. Bila kita si dapat pola semua, jangan tinggal semua. Dapat pola sikit, yang penting istiqamah. Ada orang hidup dengan bacaan Qul huwallahu ahad. Semua hidup sikit-sikit Qul huwallahu ahad. Keluar rumah Qul huwallahu ahad, berjalan Qul huwallahu ahad. Pernah baca tak kisah seorang sahabat? Si je berselawat atas Nabi. Qul huwallahu ahad aja dibaca aja. Seorang sahabat bernama Muawiyah bin apa kan? Bin je lain. Nama dia Muawiyah. Sehingga Nabi masuk rumah dia berjengkit-jengkit tuan-tuan. Sahabat dia, ya Rasulullah, pahal kau masuk tu berjengkit-jengkit. Pun kita orang dagang, malaikat tu rapat gila, aku takut tertinjak dah malaikat tu, katanya. Apa amalan sahabat tu? Baca Qul huwallahu ahad. Pagi, petang, siang, malam, Qul huwallahu ahad aja dibaca aja. Apa ada di pola baca Qul huwallahu ahad? Apa ada dibaca pola apa di pola semua baca Qul huwallahu ahad. Panjang hadisnya. Tak menunjukkan selagi ada dalil juruh baca ayat Quran ada sih? Ada. Jangan dilarang orang baca Quran. Kita nak baca Qul ya ayyuhal kafirun semua hidup kita apa di pola baca pun sila. Jangan tempat yang si boleh je kita baca. Jangan dibaca dalam tandas, jangan dibaca waktu ketika berhadas. Yang penting niat dibuatkan Allah, silakan buat. Si kira dak tidur ke kenduri, kelak jangan kira apa dibaca kau. Bid'ah saya dah Nabi gajah juga baca ayat tu aja. Si dia boleh dalil tu. Dalil dia gajah kau. Siapa gajah kau baca ayat tu aja. Si ada baca ayat lain ke? Buku ajib ya semua aja pola ayat lain. Sahabat tu baca qul huwallahu ahad boleh? Ada seorang sahabat tawaf, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim aja. Ada berbeza tuan-tuan. Rahmat Allah luas. Ada orang masuk syurga dengan baca. Sahabat tadi masuk syurga sebab Qul huwallahu ahad.
Ada orang masuk syurga sebab beri asuk minum. Ada orang masuk syurga sebab hadis Nabi sebut, ada orang dapat keampunan bila baca Yasin kerana Allah, maka Allah ampun dosa-dosa yang lepas. Dalil Nabi, dalil hadis. Kiralah bila-bila baca Yasin, tak nak baca pagi kah, petang kah, yang penting baca kerana Allah. Yang penting baca kerana Allah. Ya ajak syaratnya. Si ada dibaca kerana nak dapat ilmu kebal. Si ada nak dibaca surah tu sebab nak dapat rezeki berlimpah ruah. Pun Allah nak beri rezeki berlimpah ruah, si baca pun kaya. Tapi pun dia jadi ikhtiar, biarlah dibaca. Jadi ikhtiar kerana Allah. Dibaca kerana Allah, rezeki akan datang. Ya. Jadi saya rasa sampai situ aja dulu. InsyaAllah kelak kita sambung lagi pada pelajaran yang lain. Cuba ya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.